Engkau masih pejuang, berwajah ceria di balik resah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal, Aidil Hakim, Izwan dan Abdul Latif ingin membentangkan bidang akidah yang bertajuk Iman sebagai fitrah manusia. Pengertian iman dari segi bahasa. Iman berasal dari perkataan aminah, aman atau tenteram. Tasdik yang membenarkan dengan hati, kepercayaan semata-mata mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakannya. Imanlah yang menjadi penggerak atau dasar bagi segala kemakmuran dan kebajikan untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah. Keimanan kepada Allah menjadi paksi kepada kesejahteraan semua makhluk. Iman dari segi istilah. Perkara yang akan menyelamatkan seseorang daripada kekal dalam neraka jahanam dan masuk ke dalam syurga. Iman ialah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dan mengetahui melalui agama dan terang dengan jelas. Membenarkan dengan hati, ikrar dengan lidah dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan anggota. Kepentingan iman kepada manusia. Pertama, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, melahirkan rasa syukur, sabar, redha dalam melaksanakan ibadah. Ketiga, mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, sukakan perkara yang baik dan benci kepada kemungkaran. Seterusnya, tahap keimanan seseorang Muslim. Tahap keimanan seseorang Muslim ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap iman para Nabi dan Rasul. Iman para Nabi dan Rasul ini adalah iman yang paling tinggi dan sempurna. Mereka amat kasih kepada Allah SWT, taat, tetap pendirian dan maksum dari dosa. Iman mereka kepada Allah berdasarkan dalil dan mukjizat, dalil dan hujah serta mereka dikurniakan mukjizat. Mereka diutuskan ke dunia untuk menyampaikan berita gembira iaitu nikmat syurga dan berita menakutkan iaitu azab neraka. Seterusnya tahap yang kedua adalah tahap iman para ulama. Keimanan dan maghfirah mereka kepada Allah SWT dengan nazar dan istidlal iaitu dengan memikirkan kejadian alam dan dalil yang benar. Mereka beriman kepada Allah SWT yang menjadikan alam ini. Mereka mengenali Allah SWT dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Seterusnya, tahap iman yang ketiga adalah iman orang yang menjalankan syariat Allah. Iman mereka tinggi berasaskan bukti, hujah dan dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka adalah golongan yang cinta kepada Allah, taat dan takut untuk melanggar perintahnya. Mereka adalah orang yang berilmu yang benar-benar menjalankan hukum Allah. Tahap iman yang terakhir adalah iman orang yang bertaklid. Iman mereka kepada Allah hanya dengan mendengar yang masyhur atau mengikut perkataan orang ramai tentang kewujudan Allah tanpa dalil. Martabat iman mereka adalah paling lemah, sangat sedikit ketakwaan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Mereka adalah di kalangan orang awam. Seterusnya ialah perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Terbahagi kepada 3. Pertama, perkataan, perbuatan dan amalan, serta iktikad, iaitu hati. Perkataan. Apa-apa yang diucapkan oleh seseorang Muslim haruslah menjaga perkataan dan ucapan agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Contohnya, mengatakan undang-undang Islam kejam atau Rasul adalah manusia biasa yang melakukan dosa. Yang kedua ialah perbuatan dan amalan. Seseorang Muslim hendaklah menjaga amalan dan perbuatannya agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Contohnya, meminta bantuan daripada syaitan atau makhluk halus untuk mendapatkan sesuatu perkara, atau menolak bala bencana, meminta nombor ramalan dan memuja kubur. Yang ketiga ialah iktikad, iaitu hati. Iktikad adalah kepercayaan dalam hati seseorang. Seseorang Muslim haruslah menjaga iktikadnya agar tidak terbatal. Contohnya, beriktikad agama lain lebih baik dari Islam, atau Islam tidak sesuai diamalkan pada masa kini. Seterusnya, usaha dan tindakan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah dalam kehidupan. Dari aspek individu, kita dapat mendalami ilmu agama melalui pengajian bersama para ulama
meninggalkan amalan soleh dan meninggalkan amalan mungkar, sentiasa berzikir dan mengingati Allah. Pada aspek masyarakat, membanyakkan program-program pengajian ilmu agama di surau dan masjid, menubuhkan pasukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak jiran tetangga untuk mengimarahkan surau dan masjid. Dari segi negara, membanyakkan program pengajian agama di media sosial, memandang fahaman sesat supaya masyarakat menjaga keimanan kepada Allah, menguatkuasakan undang-undang syariah. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Ya